أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Bab yang kedua. Babu ma jaa dima'ukum wa amwalukum alaikum haram. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan segala darah kamu dan harta kamu haram atas sekalian kamu, buat angkara atasnya antara sekalian kamu. Qala an Amr ibn al-Ahwas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hajjatil wada'i lin-nas أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده. ألا وإن الشيطان قد يئس من أن يعبد في بلدكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به. Hadis hasanun sahih.
dari seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin al-Ahwas radhiyallahu taala anhu. Qala, kata sahabat Nabi ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fi hajjatil wada'i linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda ini pada satu hari yang disebut dengan hajjatil wada', iaitu pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan kefarduan haji yang dinamakan dengan hajjatil wada'. Pasal apa disebut dengan hajjatil wada'? Disebutkan dengan hajjatil wada' sebab haji ini haji terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadir. Pada tahun yang akan datang Nabi tidak hadir lagi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadir lagi pada tahun yang akan datang, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada haji ini Nabi kita wafat. Maka disebut dengan hajjatul wada', iaitu haji selamat tinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayu yaumin hadha, hari ini hari apa? Qalu, kata para sahabat Nabi, yaumul hajjil akbar, hari ini ialah hari yang disebut dengan haji akbar. Hari ini haji akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini ialah haji yang disebut dengan haji akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengulas. Selepas Nabi tanya hari ini hari apa, para sahabat menjawab hari ini ialah haji akbar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Nabi sebut, maka sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, dan juga maruah di kalangan kamu haram. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti haram hari ini, fi baladikum hadha, di negeri kamu ini. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyambung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala, ingatlah, la yajni janin illa ala nafsi, seseorang yang melakukan dosa tidak melibatkan orang lain melainkan dirinya sendiri. Ala, dan ingatlah, la yajni janin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang melakukan dosa dia tidak melampaui ataupun tidak melibatkan anaknya, ala waladihi wala mauludun, dan begitu juga tidak di atas anak yang dilahirkan, dan begitu juga seseorang anak yang dilahirkan ataupun seorang anak yang melakukan dosa tidak melibatkan juga ayahnya. Ala, dan Nabi kita ulang lagi, ingatlah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa, dia sudah putus asa, min an yu'bada fi baladikum hadhihi, dia sudah putus asa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disembah lagi berhala di negeri kamu ini abadan, selama-lamanya. Walakin, tetapi, satakunu lahu ta'atun, kamu akan mentaati juga syaitan, fima tahqiruna, pada sesuatu yang kamu pandang enteng, min a'malikum, pada amalan-amalan yang kamu buat. Fasayarda bihi, ketika itu syaitan akan meradai terhadap yang berlaku. Hadis riwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, dan martabat hadis ini ialah hasan sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu pada hari yang sesangat hebat. Hari ini disebut dengan hari haji selamat tinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun menyatakan ataupun menyebut perkara ini pada hari yang disebut dengan hari agung. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuturkan melainkan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap mengikut hawanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap mengikut kehendak yang Allah dak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada satu hari namanya hari Hajjatul Wada'. Hari ini hari hebat kerana hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hari Arafah, dan hari Arafah itu jatuh pada hari yang hebat, iaitu penghulu segala hari, dia panggil hari Jumaat. Maka Allah Subhanahu wa taala menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan suatu perkara yang sesuai dengan hari yang hebat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun bahasa kita panggil bertadung. Hak Nabi nak bercakap tu, Allah bagi kena dengan sempena yang hebat. Berarti hak Nabi cakap tu benar besar. Allah simpan untuk Nabi SAW bercakap benda besar ni pada hari yang besar. Maknanya hak Nabi nak habaq ni benar sangat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW bertanya, sedangkan Nabi kita tahu hari itu hari apa. Tujuannya supaya para sahabat alert, para sahabat sedar dengan sesedar-sedarnya bahawa hari ini hari yang sangat hebat, hari ini hari besar. Maka Nabi tanya, hari ini hari apa? Tanya ni bukan Nabi tak tahu, tanya sebab Nabi nak habaq. Hari ini hari besar, maknanya aku nak habaq pun benar besar juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas para sahabat menyatakan hari ini hari Hajjatul Wada', selepas para sahabat menyatakan hari ini adalah hari Haji Akbar, maka Nabi kata, darah kamu, harta benda kamu, maruah di kalangan kamu
haram. Maknanya darah kamu hukumnya haram, kamu tak boleh menumpahkan darah di kalangan kamu, hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tak boleh ambil harta sama-sama kamu, hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tak boleh menjatuhkan maruah sama-sama kamu, hukumnya haram. Haramnya ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kamu ini. Hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari yang tak boleh bertumpah darah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau bertumpah darah, kalau dah bertumpah darah, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu yang pelik akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita kata macam Mekah. Dalam isu umat Islam di Mekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah berlaku bertumpah darah di Mekah, khususnya terhadap kita yang duduk di akhir zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu pernah berlaku orang mati beramai-ramai dipijak, iaitu di terowong Mu'asim satu masa hari itu. Sebenarnya peristiwa itu menjadi suatu alamat kepada suatu yang akan berlaku di akhir zaman ni. Waktu itu berlaku di akhir zaman lah, akan berlaku di akhir zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka negeri itu negeri yang tak boleh berlaku pertumbuhan darah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat tunaikan fardu haji, waktu dalam ihram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara perkara yang tak boleh dibuat ketika ihram ialah memburu binatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seseorang memburu binatang, maka dia telah merosakkan ibadah dia, ibadah haji dia. Itu di antara perkara-perkara yang haram dibuat ketika mana kita dalam ihram. Sebab itu ambil perhatian. Bila mana kita pergi Mekah, kita dalam ihram. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tak memburu pun, tapi kita terpijak menyebabkan binatang tu mati. Contoh, belalang. Berhati-hati kalau kita pergi buat umrah, kita pakai ihram, kita pijak belalang. Belalang tu mati, kita kena dam. Sebab dia termasuk dalam perkara memburu binatang, membunuh binatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seperti mana diharamkan untuk menumpah darah, tak kira darah orang ataupun darah binatang, begitulah darah sama-sama kamu, begitulah harta sama-sama kamu, begitulah maruah di kalangan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fi baladikum hadza, dan di negeri haram ini ataupun di tanah haram ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini perkara pertama yang berkait dengan kita sama-sama orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini hak yang kita kena bagi sama-sama kita.
Bahkan diri seorang Islam dengan seorang Islam yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih mahal daripada Kaabah yang kita tawaf tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih besar daripada Kaabah yang kita tawaf tu, diri seorang Islam tu. Maka jaga marah orang Islam, jangan dicarikan. Harta dia jangan ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hartanya jangan ambil, dan darahnya jangan ditumpahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu perang namanya perang Siffin. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah ni dia meriwayatkan satu hadis, al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh akan masuk neraka. Ketika itu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami faham orang yang membunuh masuk neraka, tapi pasal apa yang dibunuh masuk neraka juga?" Nabi kata, "Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang dibunuh tu masuk neraka sebab dia nak bunuh juga. Cuma tak sempat bunuh orang tu, orang bunuh dia." Daripada hadis ni dapat kita faham, kawan yang hak dibunuh ni dikira berdosa masuk neraka sebab dia ada ham ataupun dia azam nak bunuh. Kita ni kalau benda jahat berlintas nak buat, Tuhan tak kira lagi jahat. Bila mana dia main nak dalam maksud azab, waktu tu kita mati sebelum kita buat, kita dah kira berdosa sebab azam nak buat dah. Maka kawan yang dibunuh tu, dia dikira berdosa sebab dia ada azam, aku nak bunuh hang. Cumanya belum sempat dibunuh kawan tu, orang tu bunuh dia dulu. Jadi subhanallah, menyebabkan Abi Bakrah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perang Siffin ni perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu beristihad dalam isu nak meletakkan di mana pusat pemerintahan negara Islam. Sayyidina Ali kata di Madinah, Sayyidina Muawiyah kata di Dimashq, di Damsyik. Konflik berlaku. Maknanya setiap orang mengatakan dia benar. Para sahabat Nabi ini, mereka ada autoriti untuk beristihad. Kalau istihadnya betul, dia mendapat 2 pahala. Kalau istihadnya salah, dia mendapat 1 pahala. Yang betul mendapat 2 pahala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab yang pertama pahala betul, yang kedua pahala beristihad. Mana dia telah mengerahkan kemampuan yang ada pada dia untuk memutuskan satu keputusan. Allah kira 1 pahala. Benar 1 pahala, istihad 1 pahala. Kawan yang salah istihadnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mendapat hanya 1 pahala, iaitu pahala beristihad, tak dapat pahala betul. Ketika itu, sebelum daripada berlaku perang Siffin, Nabi kita SAW dah bagi hint. Nabi kata nanti kalau berlaku sesuatu ataupun situasi ni, menyembelahilah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyebabkan Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu khairut tabi'in, dia menyembelahi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang tabi'in. Demikian juga Sayyidina Abi Bakrah. Abi Bakrah apa menyembelahi Sayyidina Ali sebab ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuma roh dia kata perang kena menakut. Sebab begitu takutnya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang bunuh masuk neraka, orang yang dibunuh pun masuk neraka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan pandang mudah membunuh seorang Islam. Satu masa berlaku peristiwa. Ada orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Zaid ni dia ialah anak angkat Rasulullah. Dia kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni ialah hamba yang dimiliki oleh Abdullah, ayah Rasulullah. Bila ayah Nabi meninggal, jadi hamba ni diwariskan kepada Rasulullah, namanya Ummu Aiman. Taib. Zaid bin Harisah dalam satu perang. Dalam satu perang, waktu mana dia nak tetap satu orang musuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu perang, dia tetap pedang seorang musuh, musuh tahan pedang dia, sampailah kekuatan dia tu mampu untuk menjatuhkan lawan dia. Bila jatuh kawan tu, Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu, dia nak tetap kawan tu. Tiba-tiba kawan tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tu nak tetap tu, dia terberhenti sebab kawan tu mengucap. Tapi dia terus juga tetap kawan tu mati. Peristiwa ni sampai pada Rasulullah. Nabi kata, panggil Zaid. Zaid pun mai. Nabi kita SAW, ketika Zaid mai, Nabi tengok muka Zaid, muka Nabi merah. Dan bergerak di antara kening Nabi ni, orat di antara dua kening Nabi ni. Nabi kita SAW, kalau Nabi kita marah, akan timbul orat di antara dua kening ni. Orat tu bergerak-gerak. Para sahabat dah tahu, kalau Nabi kita marah, orat di antara dua kening tu bergerak, memang Nabi marah sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak berlaku dalam sejarah, berlaku peristiwa ni. Di antaranya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku dia panggil melawan cakap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Salah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dalam cakap tu, Bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Umar tercakap perkataan yang Sayyidina Abu Bakar terasa. Bila Sayyidina Abu Bakar terasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan Sayyidina Abu Bakar yang tercakap lebih, Sayyidina Umar terasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Umar terasa, kata Sayyidina Abu Bakar, Umar, maaf aku. Umar, maaf aku. Kata Sayyidina Umar, tak, aku tak maaf. Maaf aku. Tak. Sayyidina Umar kerah, tak memaafkan Sayyidina Abu Bakar. Umar, maaf aku. Kata Umar, aku tak maaf. Bila Sayyidina Abu Bakar, dia sudah kecewa untuk mendapat kemaafan Sayyidina Umar, Allahumma salli ala sayyidina, dia tak ada arah. Manakala dia bangkit, dia minta, dia tak dapat hak dia untuk dimaafkan dia oleh Sayyidina Umar. Dia bangkit, dia cari siapa? Dia cari Rasulullah. Jumpa dengan Nabi. Nabi kata, ada apa? Ada apa Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar pun cerita. Kata, ada berlaku sikit. Dia cakap dengan Sayyidina Umar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar, bila Sayyidina Abu Bakar minta maaf, dia tak maaf.
Waktu tu muka Nabi dah merah. Berarti Nabi kita marah. Bila marah Rasulullah, di antara dua keninim gerak. Ketika tu Sayyidina Abu Bakar dah risau, Allah, Nabi dah marah. Waktu tu lepas Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Rasulullah, Sayyidina Umar teringat, Abu Bakar ni pergi jumpa Nabi rasa ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia main hati. Pasal apa aku tak maaf kat Abu Bakar? Dia pun langsung bangkit pergi pada Rasulullah. Sampai jumpa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tengok, bukan Rasulullah tengok Sayyidina Umar mai. Muka Nabi tu tak senyum langsung. Abu Bakar tengok muka Rasulullah, tengok Umar mai. Tengok muka Rasulullah, tengok Umar mai. Allah, Rasulullah, tolong maaf Umar. Sahabat Bakar minta. Abu Bakar handuk. Rasulullah, Abu Bakar tu duduk melutut. Nabi kita berdiri Rasulullah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar minta Nabi maafkan Sayyidina Umar, melutut. Rasulullah, tolong maaf Umar. Tolong maaf Umar. Abu Bakar handuk. Bila Umar mai, Umar tengok. Geraklah ni. Muka Nabi merah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ketika tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata Umar, pasal apa hang tak mau Abu Bakar? Abu Bakar ni waktu orang hina aku, dia muliakan aku. Waktu orang tolong aku, dia tolong aku. Ketika tu menangis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu kau sorang-sorang, dia tolong aku. Hang tak ada lagi, dia tolong aku dah. Abu Bakar ni, dia buat apa pun aku redha, dia buat apa pun Allah redha. Tu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Pasal begitu dia di hati Rasulullah, begitu dia pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi para sahabat tahu sangat Rasulullah kalau marah muka merah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara dua kening ni ada urat, dia bergerak-gerak. Zaid bin Harisah bertengok-tengok Nabi macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tahu dah hari ni habislah dia. Nabi kata, aku dengar hang bunuh orang mengucap dua kalimah syahadah. Ya Rasulullah, tapi dia mengucap dua kalimah syahadah sebab pedang aku. Nabi kata, macam mana kalau dia bangkit di akhir esok dengan dua kalimah syahadah? Ya Allah Rasulullah. Dia menangis. Zaid bin Harisah menangis. Kata Zaid bin Harisah, alangkah baiknya kalau benda ini tak berlaku dalam hidup aku. Tapi dah berlaku. Sesal dia. Sebab takut di akhir esok kawan ni Islam sungguh. Faham tak? Kalau kawan ni Islam sungguh, berhenti bangkit di akhir esok, dia telah membunuh seorang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi jaga. Jadi di akhir zaman ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena jaga. Fitnah di akhir zaman ni akan berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sejarah yang akan berlaku di akhir zaman ni, perang Al-Maghaddon akan berlaku. Perang ni, pergi bacalah dalam internet, dalam sejarah, dalam apa dia perang Al-Maghaddon ni. Perang Al-Maghaddon ialah perang dunia ketiga. Perang ni perang blok. Sahabat Sayyidina Muhammad, blok Cina dengan blok Amerika. Ketika tu negara Islam ada berpihak pada Cina, ada berpihak pada Amerika. Perang ni tuan-tuan, saya ulang balik, umat Islam, negara Islam akan berpihak pada Amerika pun ada akan berpihak pada Cina pun ada. Tuan-tuan, lari daripada perang tu. Jangan terlibat dengan perang tu. Ingat, al-qatilu wal maqtulu finnar. Kalau kita terlibat, berarti kita bunuh umat Islam, saudara seagama dengan kita. Jaga. Ini fitnah di akhir zaman. Bila akan berlaku, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita baca hadis ni, kita ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka Nabi kata, ala la yajni janin illa ala nafsih. Seorang tu dia buat jahat, dia tak merawit orang lain. Hang tanggung jahat, hang buat jahat, hang tanggung. Tu mana hadis. Ala la yajni janin ala waladihi. Satu orang yang buat jahat, dia tak merawit jahat dia, anak nak kena tanggung dosa dia. Tak. Begitu juga wal mauludun ala walidihi. Begitu juga soalan Sayyidina Muhammad, kalau anak buat jahat, ayah tak tanggung dosa anak. Baik. Dan Nabi kata, wa inna syaitana qad ya'isa min ayyubada fi baladikum hadhihi abada. Bila mana dah berlaku Fathu Makkah dan Nabi SAW pun dah dapat tunaikan fardu haji dan jahiliah pun dah habis, masalah Sayyidina Muhammad, tak ada orang sembah berhala. Pada hari Fathu Makkah ada 360 berhala yang duduk keliling Kaabah. Nabi SAW masuk ke kota Makkah di atas untanya Rasulullah. Nabi pegang tongkatnya, Nabi isyarat macam ni ya. Terbalik. Nabi tak tujuh pun, Nabi tak tolak pun, Nabi isyarat saja. Kaabah. Nabi tunjuk Kaabah, Nabi tunjuk Kaabah. Habis 360 ekor kah? 360 biji kono. Kaabah tu, berhala tu semua dah Kaabah. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi habislah agama penyembah berhala. Hapus agama penyembah berhala. Tak ada dah agama penyembah berhala. Baru-baru ni tuan-tuan sedar tak? UAE telah dibina di atas bumi umat Islam tu kuil Hindu di tanah Arab. Hak ni makna yang satu isu akhir zaman, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Yang menunjuk bahawa benda pelik ni bila dia main berarti dia satu isyarat yang kita duk tunggu benda tu benda apa. Tuan-tuan, yang main tu daripada India, masalah Sayyidina Muhammad, main daripada India. Taib. Menteri India main masalah Sayyidina Muhammad dengan sami-sami dia main. Umat Islam mana ada maruah, tak ada ni. Arab Saudi tu yang pakai serban tu berada pada hari perasmian kuil India di UAE. Allahu Akbar. Apa nak jadi akhir zaman ni? Ni kita harap ni selesai isu penggunaan nama Allah. Harap kena bayar hajat orang Islam ni. Allahu Akbar. Tadi saya tengok tengah hari tadi 17 jam yang lalu soalan Sayyidina Muhammad KDN dan Kerajaan Malaysia, soalan Sayyidina Muhammad dalam prosedur mahkamah, di mahkamah rayuan nak settle balik mahkamah tinggi yang telah pun memberi kebenaran kepada orang Kristian untuk guna nama Allah. Mana boleh guna nama Allah? Soalan Sayyidina Muhammad. Allah tu Tuhan kita. Kristian, Allah bukan Tuhan hang. Tuhan hang tiga, Trinity. Macam mana Allah pilih Tuhan hang pula? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh. Saya tengok dalam internet tadi, gereja di Selangor tetap akan menggunakan nama Allah. Umat Islam ni, saya nak tanya, minta maaf saya nak guna sikit bahasa, tak ada telok kah? Tak rasa apakah Tuhan kita diperlakukan macam tu? Ni satu penghinaan pada kita. Siapa nak tolong umat Islam ni? Orang Islam sendiri nak tolong agama dia. Buat apa hari ni? Allahu Akbar. Waktu kita jadi perbankan, kita bangkit. Waktu kita jadi pemerintah,
Tak tahulah macam mana. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Walaupun ada usaha, kerajaan dah buat, dah melangkah, tapi tak cukup kalau kerajaan buat. Saya tak tahulah nak buat apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita umat Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pandai dalam situasi yang ada ni menjerat kita. Nak buat demonstrasi tak boleh, SOP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya dah cukup alat untuk mengikat dan membelenggu kita. Tak tahulah, saya tak tahulah nak buat apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari itu Nabi kena hina pun tak ada apa. Kan? Hak baru ni Nabi kena hina. Semua diamnya umat Islam. Lepas hina dia. Tuan-tuan, tak tahu nak kata nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Tadi saya sembang dengan satu pimpinan kita. Dia kata menteri pun terkejut. Tiba-tiba, tanpa disangka, tiba-tiba keluar menteri kita, kerajaan kita terkejut. Allahumma salli ala sayyidina, maknanya halus depa buat untuk menindas dan pijak kita. Allahu akbar. Banyak lagi orang Islam tak ketahuan apa lagi. Tuan-tuan, tak guna semayang kalau tak ada sensitiviti terhadap kita ni. Kalau orang kata kat mak ayah kita pun kita berasa kan. Orang buat kat Tuhan tak rasa apa. Tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak tahulah kalau kita duk sangka baik lagi dengan depa, tak tahu. Kita ni sampai nak macam mana, kita kata tak apa. Tak tahu nak jawab dengan Tuhan esok. Nak kena kita nak amayah hajat je ke? Saya tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun ada usaha dah, NGO Islam dah mulakan langkah lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tak tahu nak buat apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup dengan teriak tangis je ke? Tak tahu. Serba salah nak buat apa tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dulu sewaktu mana satu orang perempuan dihina oleh Yahudi. Yahudi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang perempuan ni dia beli buah. Dia seorang Yahudi ikat ujung kain perempuan ni. Lepas tu tali yang lagi satu diikat di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di batu. Perempuan dia bangkit terselak betih. Langsung perempuan tu kata, "Wa Mu'tasimah." Panggil Khalifah Mu'tasim. Khalifah pada ketika tu. Nak buat apa lagi? Panggil pemimpin lah. Maruah dia betih tersingkap. Yahudi buat kerja, lepas tu lepas gelak pula. Mu'tasim angkat tentera menghina maruah orang Islam. Tuan-tuan, ni bukan perempuan dihina, ni Allah, Tuhan kita. Tak tahu nak buat apa. Allahu akbar. Baik. Walakin satakunu lahu ta'atun fima tahqiruna fi a'malikum fasayarda bihi. Dan Nabi kata, syaitan dah lemah dah, dia tak mampu dah, dia nak Sayyidina Muhammad nak bagi jadi tanah Arab, tanah haram. Sebenarnya tanah Arab itu balik menyembah berhala. Tapi ingat, kamu akan taat pada syaitan Sayyidina Muhammad pada perkara yang kamu kata kecil je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
ketika tu fasayarda bihi, ketika tu syaitan pun kata tak apa, dia puas hati dah. Maknanya dalam perkara kecil yang kamu kata kecil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, salli ala sayyidina Muhammad, ketika tu orang akan patuh pada syaitan. Kadang-kadang nak cakap benda ni serba salah, nak tak cakap tak ada orang cakap. Bila kita bercakap macam-macam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu di akhir zaman ni nak pegang Islam ni macam pegang bara api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك.